Bercakap kepada Nama Radio, Dr. Ahmad berkata kerajaan membelanjakan 35 juta ringgit iaitu lebih banyak daripada pakej prihatin sebanyak 260 juta ringgit yang perlu disanjung sebagai negara ekonomi domestik yang sangat memerlukan bantuan. Suntikan fiskal langsung sebanyak 10 juta ringgit di bawah pilihan ini akan membantu pekerja, penganggur dan perniagaan terutamanya syarikat mikro dan kecil dan sederhana. Kalau kita berjaya melaksanakan semua inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan, ada 40 inisiatif dalam penjana itu, kalau semua dapat dilaksanakan dengan berkesan, tidak ada ketirisan, tepat sampai kepada golongan yang memerlukan, sudah pasti kita akan mampu pulih dengan segera. Namun sebenarnya konsensus daripada penganalisis ekonomi termasuk juga International Monetary Fund semua menjangkakan pemulihan itu akan berlaku tahun hadapan, sebab mereka menganggap tahun ini terutamanya separuh masa kedua ini merupakan fasa pemulihan sebenarnya, dan pelonjakan ekonomi itu akan berlaku tahun hadapan. Dengan kadar pengangguran 3.9% atau 610,000 penganggur pada bulan Mac 2020, Jabatan Perangkaan Malaysia meramalkan kadar pengangguran akan meningkat kepada 5.5% atau 860,000 pada akhir tahun 2020. Ya, sebab apabila kita merujuk kepada satu indikator saja pengangguran, sebenarnya ia ini memang akan memberi kesan kepada indikator-indikator lain. Sebagai contoh, pertumbuhan KDNK negara kita pun akan dijangka akan menjadi negatif pada hujung tahun ini sebanyak 1.7%. Dan juga apabila kita melihat statistik daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, pendaftaran syarikat baharu pada bulan April menunjukkan kejatuhan hampir 90% berbanding bulan sebelumnya. Bermakna tidak banyak syarikat baru yang didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kita belum dapat lagi statistik jumlah syarikat yang jatuh munfis, tetapi kalau kita baca berita pun kita tengok banyak perniagaan terutamanya dalam industri pelancongan seperti hotel, kafe telah tutup perniagaan mereka masing-masing. Beliau berkata walaupun terdapat banyak perniagaan ditutup, namun beberapa petunjuk ekonomi masih positif seperti kadar inflasi yang masih di bawah 2%. Selain itu, pertukaran wang asing negara juga meningkat menjadi 443.7 juta ringgit. Walaupun situasi ekonomi negara masih bergelut, namun masih ada ruang untuk pulih dan mendorong pertumbuhan positif sekurang-kurangnya pada awal tahun hadapan.